Okey, sekarang boleh dengar suara saya? Mungkin boleh minta respon daripada semua yang ada supaya kita dapat lancar kita. Cuba. Boleh, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Tersyukur pada Allah Subhanahu taala kerana pagi ini di pagi Ramadan yang berbahagia ini, insya-Allah kita cuba bersama-sama membongkar atau merungkai, berbincang tentang satu surah yang sangat bermanfaat, iaitu surah Al-Furqan. Minta maaf atas masalah teknikal sebentar tadi. Mungkin ada beberapa masalah yang berlaku. Dan saya mohon juga terima kasih kepada Puan Syuhada, mungkin Puan Nur Aini kerana respon yang bagus pada pagi ini, supaya yang lain pun dapat manfaat yang sama untuk kita bersama-sama mendalami dan memahami isi kandungan Al-Quran, insya-Allah. Okay, terima kasih Siti Fatimah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada minggu lepas kita sudah bincang satu surah, iaitu surah An-Nur, surah yang ke-24, dan insya-Allah pada hari ini kita masuk ke dalam surah yang seterusnya, iaitu surah yang ke-25 berkenaan dengan surah Al-Furqan. Kalau kita lihat surah Al-Furqan ini merupakan surah yang sangat banyak fadilatnya, banyak manfaatnya dan banyak pengajaran yang boleh kita ambil untuk kita sama-sama menghayati, memahami dan mengamalkan apa yang terkandung dalam surah Al-Furqan ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi masuk ke dalam perbincangan kita pada hari ini, saya mohon kepada semua yang ada pada pagi Ramadan, hari kelima Ramadan ini, kita dah mulakan pagi dengan mungkin amalan solat tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Kemudian kita mengambil peluang untuk bersahur, dan kemudian menaikkan solat berjemaah, solat subuh berjemaah. Mungkin ada ramai yang bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mulakan pagi dengan Al-Quran. Jadi sama-sama kita menambah lagi amal ibadah kita dengan berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala menjanjikan pelbagai kelebihan yang Allah janjikan kepada orang yang berada dalam majlis ilmu, berada dalam majlis membaca Al-Quran, majlis belajar Al-Quran. Kerana saya teringat akan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkumpul dalam satu masjid kemudian membaca Al-Quran dan juga belajar Al-Quran, maka Allah akan bagi dia 4 perkara. Yang pertamanya, Allah akan turunkan sakinah. Sakinah ni adalah ketenangan. Jadi orang yang berada dalam majlis ilmu, belajar tentang Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, yang pertama, mereka akan dapat ketenangan. Mungkin boleh tolong tulis di ruangan komen 4 kelebihan orang yang baca Al-Quran, duduk dalam majlis ilmu, majlis Al-Quran. Yang pertama, akan diberikan ketenangan. Yang keduanya, Allah akan memberikan rahmat. Dalam sebuah hadis yang sahih, yang kedua, Allah akan memberikan rahmat. Rahmatnya apa? Allah akan turunkan kasih sayang Allah. Allah akan berikan kasih sayangnya. Yang ketiganya, apa yang kita akan dapat sekiranya kita berada dalam majlis ilmu? Yang ketiganya, kita akan dikelilingi oleh para malaikat. Bayangkan kalau para malaikat mengelilingi kita yang sedang berada dalam sesi live ini, dan mudah-mudahan apabila kita dikelilingi oleh para malaikat, malaikat akan sentiasa mendoakan kebaikan, mendoakan keampunan kepada kita, insya-Allah. Dan juga yang keempat, yang paling penting, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut nama-nama kita kepada seluruh penghuni langit. Siapa penghuni langit ni? Iaitu para malaikat. Cuba bayangkan berapa ramai yang ada dalam live kita pada pagi ini. Allah akan mention nama kita setiap satu. Ada puan ramailah, saya pun nak sebut sesuatu pun ramai. Fatimah ada, ramai yang berada bersama saya atau bersama kita pada hari ini. Cuba bayangkan, setiap nama kita satu persatu disebut oleh Allah kepada seluruh penghuni langit. Kerana apa? Kita berada dalam majlis ilmu, majlis Al-Quran, majlis belajar tentang Al-Quran. Masya Allah. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim. Cuba bayangkan, apabila Allah SWT memberikan kelebihan-kelebihan ini kepada kita, jangan sesekali kita menolaknya, dan kita kena sentiasa berusaha, terutamanya pada bulan Ramadan. Jadi ambil peluang saat sekarang ni, kita sharekan live kita ni kepada sahabat-sahabat di Facebook kita, di grup-grup kita, di WhatsApp kita.
mungkin di page-page yang kita ada, mudah-mudahan manfaatnya bukan sekadar dapat kita seorang saja, tapi mungkin kita boleh berkongsi kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Waalaikumsalam Puan Ramsiah Ahmed dan juga semualah yang memberi salam kepada saya pada pagi ini. Saya jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita nak berbincang tentang satu surah, iaitu surah Al-Furqan, di mana saya minta mohon kepada semua yang ada, boleh tolong tulis informasi surah Al-Furqan ni di ruangan chat, di ruangan komen, supaya sahabat kita yang lain dapat manfaatnya dan kita ni akan lebih ingat. Sebab syarat nak nuntut ilmu ni, kita belajar, kita tulis, insya-Allah ilmu itu akan lebih ingat dan lebih lekat dalam ingatan dan minda serta hati kita. Jadi tolong tulis di ruangan chat, bukan untuk orang lain, sebenarnya untuk diri kita sendiri. Yang pertama sekali, surah Al-Furqan ini merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dan surah Al-Furqan ini terletak di antara juzuk 18 dan juga 19. Bukan di antara, maksudnya dia ada dalam juzuk 18, kemudian sebahagian ayat yang lain dalam surah Al-Furqan ini juga turut ada dalam awal juzuk yang ke-19. Dan bilangan surah merupakan surah yang ke-25 dan mempunyai 8 halaman dan terletak pada muka surat 359. Jadi saya harap kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang ada pada pagi ini bersama-sama dengan saya, kalau anda semua ada Al-Quran, bukalah muka surat 359. Bila mana kita belajar, mendalami, berbincang tentang Al-Quran, sekiranya Al-Quran ada bersama dengan kita, itu akan lagi lebih khusyuk, lebih seronok, lebih terasa di hati kita, lebih mudah untuk kita memahami setiap ayat-ayat yang kita belajar. Sebab kita ada panduan, kita ada rujukan, kita boleh buka terus muka surat yang tertentu untuk kita melihat apa yang akan kita bincangkan dalam surah Al-Furqan ini. Dan surah Al-Furqan ini mempunyai 77 ayat dan mempunyai 872 perkataan. Dalam 77 ayat mempunyai 872 perkataan, dan dia mempunyai, surah Al-Furqan ini mempunyai 3780 huruf. Minta tolong tulis, terutamanya yang memang kita susah nak dapat ni. Jumlah kalimah berapa dalam surah Al-Furqan ini, jumlah huruf berapa dalam surah Al-Furqan ini. Tolong tulis dengan chat di ruangan komen. Cuba bayangkan, surah Al-Furqan mempunyai 3780 huruf, dan sekiranya kita ni baca surah Al-Furqan dalam bulan Ramadan, satu surah secara keseluruhan, cuba bayangkan kita dapat 3780 huruf yang kita baca ni digandakan dengan 10 amalan yang dijanjikan bahawa siapa yang baca Al-Quran satu huruf 10 pahala. Tetapi beza pada bulan Ramadan, setiap amalan tu dilipat kali gandakan sehingga 70 kali ganda. Masya Allah. Jadi rugi sangat bagi mereka yang berada dalam bulan Ramadan tetapi tidak mengambil peluang untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti ibadah kita. Kuantiti tu perlu dipertekadkan, tapi penting juga untuk kita meningkatkan kualiti. Macam mana kita baca Al-Quran, jangan sekadar kita baca nak kejar pahala, tetapi kita cuba untuk faham, cuba untuk merasai Al-Quran, cuba untuk kita baca Al-Quran, kalau boleh baca sehingga kita menangis, mengalirkan air mata. Cuba kita fahami Al-Quran sehingga kita mampu beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Masya Allah. Ini akan menjadikan Ramadan kita pada kali ini Ramadan yang terbaik, insya Allah. Jadi itu berkenaan dengan sedikit informasi tentang surah Al-Furqan. Namun kita secara ringkasnya kita nak tengok apa yang berlaku, apa yang cuba dibincangkan dalam surah Al-Furqan. Namun persoalan saya, apa sebenarnya maksud Al-Furqan ini? Apa sebenarnya maksud Al-Furqan? Kalau kita boleh lihat, sebenarnya surah Al-Furqan ini dia mempunyai maksud yang sangat-sangat, kalau kita faham maksudnya, dia memberi kesan yang sangat luar biasa, yang kita akan betul-betul yakin dengan apa itu Al-Furqan. Al-Furqan sebenarnya bermaksud pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Mungkin boleh tolong tulis. Pemisah antara kebenaran dan juga di antara kebenaran dengan kebatilan. Al-Furqan. Kalau kita tahu, pernah dengar tokoh Islam iaitu Umar Al-Khattab.
ataupun lebih dikenali sebagai Umar Al-Faruq. Al-Farqu, dia yang memisahkan antara hak dengan yang batil. Jadi inilah Al-Furqan, iaitu pemisah antara hak dan batil. Namun apakah dia yang dimaksudkan dengan pemisah antara hak dan batil? Kita akan tengok apakah dia sebenarnya pemisah antara hak dan batil. Namun sebelum tu, saya nak bincangkan kronologi sedikit tentang surah Al-Furqan supaya ini gambaran awal apabila kita bertadarus, apabila kita membaca surah Al-Furqan, kita dapat gambaran awal. Sebenarnya surah Al-Furqan ni apa yang nak disampaikan? Mungkin boleh tolong tulis secara ringkas kronologi yang kita akan bincangkan dalam surah Al-Furqan. Yang pertama sekali, kalau kita boleh tengok, sebelum ni surah Al-Furqan mempunyai 77 ayat. Jadi saya pecahkan ayat by ayat supaya kita senang untuk memahami perenggan demi perenggan ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama, ayat 1 hingga 20 membincangkan tentang menjawab tuduhan terhadap Al-Quran. Ini orang-orang kafir Quraisy, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir yang cuba memberi tuduhan yang bermacam-macam tentang Al-Quran. Nanti kita akan tengoklah apa perbincangan dia. Yang keduanya, ayat 21 hingga 34 berkenaan ancaman ancaman kepada orang kufur, kepada mereka, dan apakah yang mereka akan dapat apabila mereka berada di akhirat nanti. Mengenai ancaman balasan kepada orang-orang yang kufur, orang-orang kafir terhadap apa yang bakal berlaku dan bakal mereka alami pada hari akhirat nanti. Ini ayat 21 hingga 34. Kemudian ayat 35 hingga 44 berkenaan dengan kisah kesudahan kaum Fir'aun, kaum Nabi Nuh, kaum Thamud, kaum Ad dan kaum Ashabur Ar-Ras sebagai ancaman kepada Quraisy yang biadab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf ada sedikit typo situ. Dalam ayat 35 hingga 44 dia menceritakan tentang kisah-kisah kaum-kaum dan umat-umat yang terdahulu. Sebab tu dalam Al-Quran banyak mengkisahkan, banyak menceritakan, penulisannya melalui penceritaan kisah-kisah umat terdahulu supaya kita, umat yang berada pada zaman Nabi dan umat yang sampailah umat akhir zaman ini lebih mudah mempelajari pengajaran daripada kisah-kisah tersebut. Kalau kita tengok kaum Fir'aun, bagaimana orang-orang Fir'aun, kaum Nabi Nuh, kaum Samud, kaum Ad dan semua kaum-kaum yang ada dalam kisah dalam surah Al-Furqan ini, pengakhiran mereka adalah diberikan azab oleh Allah SWT. Diberikan azab oleh Allah SWT. Dan ini satu ancaman kepada orang kafir Quraisy yang suka memperolok-olokkan Nabi, yang biadab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka pada satu hari nanti juga akan diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat yang ke-33 dan hingga okey, kemudian kita boleh tengok seterusnya kronologi sambungannya. Yang kedua adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyambung perbincangan pada ayat 45 hingga 45 hingga 62. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melihat kepada alam dan juga berfikir, merenung kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bila mana kita melihat alam, bila mana kita berfikir, kita akan sentiasa dekat dengan Allah, kita merasai kebesaran Allah dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya perbincangan yang terakhir yang cuba kita sama-sama dapat dalam surah Al-Furqan ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala daripada ayat 63 hingga 77 cuba menyampaikan kepada kita tentang kualiti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita tengok kualiti sahabat Nabi ni, semakin diuji semakin kuat iman mereka. Semakin diuji semakin kuat iman mereka. Semakin ditentang oleh musuh semakin kuat iman mereka. Kalau kita tengok bagaimana yang berlaku kepada Sumayyah, bagaimana yang berlaku kepada Bilal bin Rabah, bagaimana yang berlaku kepada semua para sahabat Nabi yang diuji, yang diseksa, yang digogah, diguyahkan keimanan mereka, tauhid mereka, namun tidak sedikit pun menggentarkan hati mereka dan menggoyangkan
keimanan dan tauhid mereka. Dan kualiti para sahabat ini ada juga diterangkan dalam surah Al-Mu'minun daripada ayat 1 hingga 11 tu yang kita sudah bincangkan pada sebelum ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini sedikit kronologi dan apa yang kita boleh dapat secara rangkuman keseluruhan dalam surah Al-Furqan ini. Jadi secara ringkasnya itulah yang bakal kita dapat. Namun apabila kita berbincang dalam surah Al-Furqan ini, kita nak lihat apa yang kita boleh dapat pengajaran dalam surah inilah. Jadi kita akan cuba sama-sama bincangkan pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapat dalam surah Al-Furqan. Namun perbincangan ini saya rasa agak mendalam sikit kerana kita akan cuba untuk meneliti beberapa perkara dalam surah ini. Yang pertama, pengajaran yang boleh kita ambil dalam surah Al-Furqan, yang kita boleh ambil dalam surah Al-Furqan ini, yang pertama, jangan kita menjauhi Al-Quran. Jangan kita menjauhi Al-Quran. Kerana apa? Dalam awal ayat ini, sebelum tu saya nak sebut, kita patah balik sikit. Sebelum tu saya nak sebut surah Al-Furqan. Nama surah Al-Furqan ini kita boleh ambil daripada ayat pertama dalam surah ini. Kita boleh ambil daripada ayat pertama dalam surah ini. Jom kita boleh lihat sama-sama. Allah Subhanahu wa taala firman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ini kita boleh lihat sama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya iaitu Muhammad, yang menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Jadi kita yang pertama sekali pengajarannya adalah jangan sesekali kita tinggalkan Al-Quran. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran untuk menjadi pengajaran bagi kita, untuk menjadi peringatan dan amaran kepada kita, supaya kita ini hidup kita sentiasa terpandu oleh Al-Quran. Sebab itulah sebenarnya tadi saya ada melontarkan persoalan, apa sebenarnya Al-Furqan? Al-Furqan itu adalah Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran inilah yang dapat membezakan antara hak dan batil. Dalam surah yang lain kita ada bincangkan tentang bila mana masuk bulan Ramadan, kita tahu Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, mungkin boleh tolong tulis di ruangan chat, surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Furqan. Ini menjadi bukti lagi bahawa Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Buktinya di mana? Juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menjadi bukti-bukti kepada petunjuk-petunjuk Allah. Wal furqan, dan membezakan antara yang benar dan juga yang salah. Jadi kalau kita nak bezakan kebenaran dengan kebatilan, rujuklah dari Al-Quran. Sumber rujukan kita perlulah daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. InsyaAllah kita tidak akan salah faham, kita tidak akan salah tafsir sekiranya kita merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu amrayni in tamassaktum bima kitabullah was sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah was sunnati. Maksudnya aku telah tinggalkan dua perkara. Yang sekiranya kita benar-benar berpegang mengikut dua perkara ini, kita tidak akan pernah sesat, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi sekiranya kita benar-benar mengikuti Al-Quran, panduan Al-Quran, panduan daripada hadis, kita tidak akan pernah sesat dan kita tidak pernah salah dalam setiap tindak tanduk kita. Sebab tu, seperti mana yang saya ingatkan tadi, diri saya dan semua yang ada, bahawasanya
kita perlu sentiasa cuba untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran supaya hidup kita sentiasa terpandu dengan panduan Al-Quran. Betapa ramai pada hari ini yang membaca sekadar bacaan Al-Quran saja, dia tidak memahami, apatah lagi jauh sekali untuk beramal dengan Al-Quran. Kebanyakan orang yang tidak beramal dengan Al-Quran ini kerana apa? Sebabnya hanya satu. Sebab orang tidak beramal dengan Al-Quran, sebabnya ada satu, iaitu mereka tidak memahami Al-Quran. Itu yang berlaku kepada orang kafir, itu yang berlaku kepada orang yang musyrik, itu yang berlaku kepada orang-orang yang tidak beramal dengan Al-Quran. Mungkin boleh tulis, sebab utama orang tidak beramal dengan Al-Quran adalah mereka tidak faham Al-Quran. InsyaAllah mungkin itu akan membantu kita untuk beramal dengan Al-Quran. Yang pertama sekali, bagaimana Allah menerangkan bahawa Al-Quran iaitu Al-Furqan ini dia menjadi peringatan dan juga amaran kepada lil alamin, kepada seluruh penduduk alam, menjadi peringatan, nazira, peringatan. Jadi kita kena pastikan bahawa kita kena selalu baca dan fahami Al-Quran. Bacalah maksud terjemahannya. Supaya apa? Bacaan Al-Quran itu memberi peringatan kepada kita. Tidak perlu pun, kalau contohnya kita mungkin dalam bulan Ramadan, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mempercepatkan bacaan Al-Quran kita supaya kita boleh khatam 30 hari Ramadan, 30 juzuk Al-Quran kita boleh baca. Tidak salah, kita dapat pahala yang banyak. Tapi kita kena berhati-hati. Ada orang yang kejar bacaan yang laju sehingga kan dia langgar tajwid, dia langgar salah, betulnya semua dia langgar. Yang penting dia boleh habiskan satu hari satu juzuk. Walaupun dia sibuk di tempat kerja, sibuk di rumah, menyediakan sahur, menyediakan juadah berbuka puasa, dia cuba curi-curi masa, baca dengan laju hingga mereka tidak menjaga hukum hakam dalam Al-Quran, menjaga bacaan tajwid yang betul. Akhirnya mereka berjaya khatam, tetapi mereka mendapat dosa pula kerana mereka tidak baca Al-Quran dengan bertajwid. Sebab tu khatam Al-Quran 30 juzuk dalam bulan Ramadan tidak wajib. Tetapi yang wajib adalah kita baca Al-Quran dengan bertajwid. Itu yang wajib. Kalau kita khatam 30 juzuk Al-Quran dalam satu bulan Ramadan ini, tapi kita jaga tajwid, kita baca dengan betul, kita buat perancangan pembahagian masa yang tepat, insya-Allah itu tak ada masalah. Tetapi yang kita risau adalah bagi mereka-mereka yang, ataupun sebenarnya mungkin diri kita sendiri yang cuba untuk mengkhatamkan Al-Quran tetapi tidak menjaga bacaan-bacaannya, maka ini kita takut, kita khawatir Allah akan memberikan kemurkaannya kepada kita, masya-Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi insya-Allah ini pengajaran yang pertama yang boleh kita dapat dalam surah ini. Namun apa yang kita boleh tahu lagi berkenaan dengan surah Al-Furqan ini, kita kena tengok bahawa dalam surah Al-Furqan ada beberapa perkara yang berlaku berkenaan dengan Al-Quran. Okey, kalau kita tengok, kita akan tengok, cuba. Okey, sebelum tu kita tengok satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Furqan ini yang menerangkan tentang mengapa Al-Quran ini diberikan tuduhan yang pelbagai. Kalau kita boleh tengok dalam surah Al-Furqan dalam ayat yang ke-32. Sebelum kita masuk ayat yang ke-33 ini, ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala ada menyebut wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Ada pertikaian, ada persoalan, ada tuduhan-tuduhan yang cuba dilontarkan oleh orang kafir terhadap Al-Quran. Jadi Allah menjawab Al-Furqan ini, Al-Quran ini sebagai Al-Furqan. Sebagai Al-Quran ini adalah pemisah antara hak dengan batil. Namun dalam ayat yang ke-32, apa tuduhan orang kafir terhadap Al-Quran? Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun sahaja?
Bayangkan kenapa Al-Quran diturun sikit-sikit kepada Nabi Muhammad SAW. Ada peristiwa berlaku, turun sikit. Kalau kita tengok peristiwa pertama, bagaimana Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu, hanya turun 5 ayat je surah Al-Alaq. 5 ayat saja surah Al-Alaq. Sedangkan ayat dalam Al-Quran punyalah banyak. Tapi kenapa tak diturunkan sekelepuk kepada Nabi Muhammad untuk menjadi wahyu kepada Nabi? Tapi kenapa diturun sikit-sikit? Itu persoalan-persoalan dan pertikaian-pertikaian orang kafir. Namun kita tahu bahawa setiap tuduhan-tuduhan itu pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam ayat yang sama lagi, pada ayat ketiga dulu, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Allah menjawab persoalan tersebut, demikianlah supaya kami memperkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara teratur dan juga benar. Bagaimana Allah sebenarnya, hikmah kenapa Allah turunkan ayat Al-Quran ini secara berperingkat-peringkat, sikit demi sedikit, supaya memperkuatkan keimanan Nabi dan juga memperkuatkan keimanan mereka yang mendengarnya. Sebab satu-satu ayat Quran itu diturunkan sesuai dengan kejadian dan peristiwa yang berlaku, untuk menjawab persoalan-persoalan yang berlaku. Jadi sekiranya Al-Quran ini diturunkan sekaligus, dia boleh jadi tidak sesuai dengan sesuatu peristiwa yang berlaku, namun hikmahnya Allah SWT menjawab persoalannya untuk memperkuatkan keimanan dan juga keyakinan kita kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Dalam ayat yang ke-41, Allah Subhanahu Wa Taala firman, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Dan apabila mereka melihat kamu Muhammad, mereka hanyalah menjadikan kamu ni sebagai ejekan. Sebab ini kan punya, dan mereka berkata, inikah orang yang diutus Allah sebagai Rasul? Dia memperlekehkan Nabi Muhammad SAW. Mereka juga bukan mempertikaikan Al-Quran, tetapi mereka memperlekehkan, mempertikaikan individu Nabi Muhammad SAW, jasad Nabi Muhammad SAW, pribadi Nabi Muhammad SAW. Namun apa yang berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab persoalan-persoalan itu dalam ayat yang ke-33 ini, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil untuk menentang kamu, melainkan kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala apa yang mereka katakan itu. Jadi bagaimana ini jawapan Allah kepada orang kafir? Jawapan Allah bagi menjawab persoalan-persoalan, tuduhan-tuduhan, tohmahan-tohmahan orang kafir terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah beri jaminan. Ini sebagai satu jaminan dan juga motivasi dan jawapan kepada persoalan-persoalan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir tersebut. Namun persoalannya, kenapalah orang-orang kafir ini selalu sangat mendustakan kebenaran Al-Quran, mendustakan kepada diri Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Islam. Namun dalam surah ini juga Allah bagi jawapannya, kenapa orang-orang kafir ini mendustakan kebenaran Al-Quran, mendustakan Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Furqan ayat 43, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Ini mungkin boleh tulis di ruangan chat. Sebab utama orang kafir mendustakan Al-Quran dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu adalah mereka menjadikan nafsu mereka, hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Kalau kita tengok dalam ayat ni, nampakkah wahai Muhammad keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dipuja lagi ditaati? Maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya dan jangan sesatlah. Ini terjemahan Abdullah Bismih. Surah Al-Furqan ayat 43 ini sebagai sebab utama, iaitu mereka, mungkin boleh tolong tulis dalam chat. Sebab utama orang kafir mendustakan Quran adalah sebabkan mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Jadi kita kena sama-sama ambil pengajaran. Kita takut pada hari ini diri kita ataupun masyarakat pada hari ini lebih bertuhankan nafsu berbanding bertuhankan Allah.
Kita takut. Dan sebenarnya mungkin masalah ini juga berlaku dalam diri kita sendiri. Cuba kita lihat perbandingan beberapa keadaan. Sekiranya bertembung keinginan kita, keinginan nafsu kita dengan suruhan dan perintah Allah, mana yang lebih kita utamakan? Sebagai contohnya, kita dah masuk waktu solat, sudah azan, mungkin kan sudah azan, sudah masuk waktu solat, tapi keinginan badan kita ingin berehat-rehat. Adakah kita akan terus rehat, utamakan keinginan diri kita, nafsu kita, ataupun kita bergegas untuk menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan salat? Jadi ini banyak perkara. Jika kiranya Allah Subhanahu Wa Taala memberi perintahnya untuk menutup aurat dengan sempurna, melabuhkan pakaian kita, pakai pakaian yang tidak jarang, atau pakai pakaian yang longgar yang menutup aurat dengan sempurna, berbanding dengan keinginan diri kita untuk nampak cantik, dengan pakaian yang agak nipis, pakaian yang sedikit ketat dan tidak menutup bahagian-bahagian yang sepatutnya, kerana kita teringin nampak cantik. Maknanya kita lebih utamakan hawa nafsu kita, keinginan jiwa kita, diri kita berbanding dengan suruhan dan perintah Allah. Kalau kita benar menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, utamakanlah suruhan Allah berbanding dengan keinginan nafsu kita. Sebab tu kita tak nak, kita takut bila mana kita selalu dan terlalu mengikutkan keinginan nafsu kita, kita akan menjadi seperti mana golongan orang kafir ini, dan akhirnya kita mendustakan, kita menolak apa yang dibawa oleh Al-Quran. Hari ini ramai golongan-golongan yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Bagaimana ada golongan-golongan yang menolak Al-Quran. Mereka mementingkan tafsiran nafsu mereka, akal mereka berbanding tafsiran Al-Quran yang sebenar. Dalam Al-Quran Allah menyebut kita perlu menutup aurat, melabuhkan pakaian kita hingga bahagian dada. Namun ada golongan-golongan, terutamanya golongan feminism, golongan-golongan seperti Sister in Islam dan sebagainya, mereka lebih utamakan hawa nafsu mereka, keinginan mereka untuk nampak cantik, untuk mendapat kebebasan, tidak dipaksa-paksa untuk menutup aurat, memakai tudung, memakai pakaian yang labuh, dan akhirnya mereka menolak sesetengah ayat Al-Quran, dan akhirnya mereka hanya menuruti hawa nafsu mereka. Sebenarnya mereka telah memilih untuk menjadikan hawa nafsu mereka itu sebagai Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Kita tak nak diri ini, takut-takut penyakit ini berlaku dalam diri kita. Inilah sebab utama kenapa Al-Quran ini didustakan ataupun dipertikaikan oleh orang kafir. Itu yang pertamanya. Saya ulang sekali lagi, pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat dalam surah Al-Furqan adalah kita kena jangan sesekali jauhi Al-Quran. Jangan sesekali jauhi Al-Quran. Terutamanya bulan Ramadan ini, kita ambil peluang untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita, pendamping kita. Kalau boleh, di mana-mana saja kita ada Al-Quran. Namun mungkin ustaz, saya ni susahlah bekerja, travel dan sebagainya, tak sempat nak bawa Quran. Kadang Quran yang di rumah pun terlampau besar untuk saya bawa ke mana-mana. Sekarang kita ada telefon, kita ada gadget, kita boleh install apps Al-Quran, mudah untuk kita baca. Jangan kita berikan alasan, ambil peluang kemudahan dan teknologi yang ada ni untuk kita perbanyakkan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, dan cuba untuk kita bersungguh-sungguh beramal dengan Al-Quran, insya-Allah. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, pengajaran yang boleh kita dapat dalam surah Al-Furqan ini berkenaan dengan sifat ibadur Rahman. Hari ini mungkin saya sempat hanya dua pengajaran saja, iaitu sifat ibadur Rahman. Kita nak cuba mendalami, merungkai apakah dia sifat-sifat ibadur Rahman. Kalau kita tengok, ibadur Rahman ini bermaksud hamba-hamba Ar-Rahman. Kalau kita nak tengok bagaimana apakah dia sifat-sifat ibadur Rahman ini, kita akan cuba meneliti satu persatu sifat-sifat ibadur Rahman. Saya akan cuba kongsikan mana dia sifat ibadur Rahman. Okey, insya-Allah ada 12 sifat ibadur Rahman, dan saya cuba untuk kita sama-sama berkongsi secara ringkas 12 sifat yang boleh kita cuba amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, sifat ibadur Rahman iaitu sifat tawaduk. Ni ada dalam surah Al-Furqan ayat 63. Kalau kita tengok,
berkenaan dengan sifat ibadur rahman ini, dia ada dalam ayat 63 hingga 74. Boleh tolong tulis di ruangan chat. Sifat ibadur rahman ada dalam Al-Quran ayat 63 hingga 74. Saya mohon tolong tulis di ruangan chat. Allah SWT firman, wa ibadur rahman lilladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau kita tengok dalam ayat yang pertama ini, sifat yang pertamanya adalah sifat tawaduk. Kita sebagai seorang hamba kepada Ar-Rahman, hamba yang sangat dikasihi, disayangi oleh Allah. Kalau kita benar-benar nak menjadi hamba yang benar-benar disayangi, diberikan Ar-Rahman oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman, pastikan kita ada ke-12 sifat ini, insya-Allah. Yang pertamanya adalah sifat tawaduk, di mana ada dalam ayat yang ke-63. Orang-orang yang berjalan di atas dengan rendah hati, maknanya mereka yang wayamshuna fil ardi hauna, berjalan dalam dunia ini, di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Maknanya kita kalau boleh elakkan diri kita daripada orang yang berjalan dengan meninggi diri, takabur. Kita selalu rasa kita ni sentiasa betul, sentiasa benar, orang lain salah. Kita tak rendahkan diri dan hati kita. Bukan rendah diri ni maksudnya kita tunduk je jalan. Tak. Kita kena rendahkan hati kita, rendahkan ego kita. Walaupun kita ni bos, walaupun kita ini majikan, walaupun kita ni ada jawatan, tetapi kita ingat kita ni hanya ibadur rahman. Kita ni juga hamba Allah. Dan sifat seorang hamba Allah ini, dia mempunyai sifat yang tawaduk. Dan ada ulama yang mengatakan bahawa barang siapa yang mempunyai sifat rendah diri, tawaduk ini, maka Allah akan angkat kedudukan mereka. Jadi pilihlah untuk kita diangkat oleh Allah melalui sifat tawaduk, ataupun kita sendiri yang mengangkat diri kita dan kita sendiri yang meninggikan diri kita, dan akhirnya kedudukan kita tidak ada nilai sikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah sifat membalas kejelekan dengan kebaikan, ataupun membalas keburukan dengan kebaikan. Ini juga dalam ayat yang sama pada ayat 63. Apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata mereka yang qalu salama, kata-kata yang baik. Kita boleh jadi kalau orang ejek kita, kalau orang menuduh kita macam-macam, kalau orang berikan tuduhan-tuduhan yang keras kepada kita, kita pilihlah untuk membalas kejahatan, keburukan itu dengan kebaikan. Kerana itulah sifat ibadur rahman. Orang kata kita ni bermasalah, kita ini itu, kita ni ini, kau ni salah, kau ni jahat, kau ni macam-macam orang kata kepada kita. Tapi kita hanya sabar, kita cakap kata-kata yang baik. Pilihan di tangan kita. Kita pilih untuk jadi orang yang lembut. Kita pilih untuk jadi orang yang membalas sesuatu keburukan, kejahatan itu dengan kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, orang yang mempunyai sifat ibadur rahman, dia senantiasa bangun malam, bertahajud, menunaikan ibadah kepada Allah SWT. Ini juga terdapat dalam ayat yang ke-64 dalam surah Al-Furqan. Jadi orang yang ingin menjadi tergolong dalam ibadur rahman, perlu sentiasa melazimi bangun malam, qiyamul lail, solat tahajud. Ambil peluang kita di bulan Ramadan, kita bangun sahur. Kita bangun sahur untuk kita sama-sama mengambillah sedikit masa dalam masa sahur kita ni sebelum masuk waktu subuh, untuk kita tunaikan 2 rakaat tahajud, untuk kita berzikir, beribadah dan melaksanakan segala ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan pada malam hari, untuk kita menghidupkan amalan sebagai ibadur rahman dan menghidupkan amalan pada bulan-bulan Ramadan, insya-Allah. Okey, ini berkenaan dengan 3 sifat pertama, dan saya cuba untuk kita sama-sama tengok sifat yang seterusnya. Saya cuba Okey, sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah ketakutan mereka terhadap azab neraka Jahannam. Ini dalam ayat yang ke-65 hingga 66. Orang yang meletakkan ibadur rahman ini mempunyai sifat bahawa mereka sentiasa takut kepada azab neraka Jahannam. Jadi cuba kita bayangkan dan berfikir dan bermuhasabah sejenak, apabila kita ni teringat akan kepanasan api neraka, adakah perasaan itu, ketakutan itu ada dalam jiwa kita, ataupun sebenarnya kita tak rasa apa-apa pun bila mana orang sebut tentang azab neraka, bila orang sebut tentang dahsyatnya keseksaan di neraka ini,
hati kita tidak rasa apa pun. Hatta ada golongan-golongan yang mempertikaikan bahawa ataupun mereka kata kalau aku masuk neraka, biarlah ramai lagi kawan-kawan aku yang masuk neraka. Ada beberapa kisah artis di Indonesia yang cuba memberikan kenyataan bahawa kalau aku masuk neraka, aku lagi seronok sebab ramai kawan aku pun ada dalam neraka. Jadi kita orang boleh buat clubbing, kita boleh jumpa, kita boleh buat gathering, kita boleh buat macam-macam aktiviti bersama-sama dalam neraka. Itu kata-kata orang yang jahil. Bagi saya itu adalah kata-kata orang yang jahil. Moga-moga golongan-golongan seperti ini diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk kembali ke pengkajalan. Kita tak nak sampai diri kita jadi seperti itu. Tak ada langsung rasa takut, malah gembira dan seronok, menggalakkan lagi ramai orang masuk ke neraka untuk mereka bertemu bersama. Allah Akbar. Ini satu perkara yang perlu kita telitilah. Dan yang kelima, sifat yang kelima adalah tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Ini dalam ayat yang ke-67 dalam surah Al-Furqan. Ini juga boleh kita praktikkan dalam situasi kita pada bulan Ramadan. Mungkin ada orang yang jual di bazar Ramadan, ataupun sekarang masuk saja bulan-bulan Ramadan ini sudah ada sale-sale raya. Bayangkan belum masuk waktu Ramadan sekalipun dah buka dah promosi-promosi Aidilfitri, baju raya, langsir raya, rumah raya. Bayangkan nak beli rumah baru, langsir baru, baju baru, kereta baru, isteri baru, semua nak baru. Bayangkan macam mana Jadi kita kena berhati-hati supaya kita tak menjadi golongan yang berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Tapi kita kena rancang keuangan kita. Kita kena perbanyakkan bersedekah, banyakkan infak, terutamanya pada bulan Ramadan. Ini antara 5 sifat yang ada. Kita cuba tengok sifat yang seterusnya. Sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 adalah tidak beribadah kepada Allah, ilah yang lain selain daripada Allah SWT. Maknanya tidak menyembah selain daripada Allah SWT. Ini pada ayat yang ke-68. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan bahawa mereka tidak beribadah kepada Tuhan selain daripada Allah. Maknanya keyakinan kita benar-benar hanya kepada Allah SWT. Bila mana kita beribadah, kita takut ibadah yang banyak kita buat terutamanya pada bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah SWT. Kita takut. Kita banyak bangun tunaikan solat malam, kita banyak infak, banyak sedekah, kita banyak menunaikan solat tarawih, solat tahajud, banyak solat berjemaah, kita banyak membaca Al-Quran, berzikir pada bulan Ramadan. Namun kita takut niat kita itu bukan niat kerana Allah. Mungkin ada kalanya niat-niat kita itu terselip di sebalik niat itu hanya untuk memperlihatkan amalan kita kepada manusia. Mungkin kita buat segala-galanya untuk diperlihatkan kepada manusia. Kita takut. Jadi hati-hati ibadah ada 2 syaratnya untuk diterima oleh Allah SWT. Mungkin boleh tulis di dalam chat. 2 syarat ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Yang pertama ada 2 I. I yang pertama adalah ikhlas semata-mata kerana Allah. Kalau kerana yang lain, ibadah kita tidak terima. Itu yang pertama. I yang pertama ikhlas. I yang kedua adalah ittiba' ataupun ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah kita perlu selari dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah jika ada 2 I ini, ikhlas dan juga ikut cara Nabi, insya-Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah. Itu yang ke-6. Yang ke-7 adalah tidak membunuh. Kita tidak sewenang-wenangnya membunuh jiwa orang-orang yang tidak bersalah. Maka kita elakkan dari sifat membunuh. Dan yang ke-8 adalah tidak berzina, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 68 ini juga memberikan satu pesanan bahawa ibadur rahman perlu menjauhkan diri dia daripada perbuatan zina. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Isra, wala taqrabuz zina, jangan kita mendekati perbuatan zina. Nak dekat dengan perbuatan zina pun tak boleh, apatah lagi nak buat zina. Jadi hati-hati, kita kena sentiasa berjaga-jaga diri kita supaya diri kita ni tidak tergolong dengan golongan orang yang melakukan zina lah. Tak kisahlah zina tangan, zina mulut, zina anggota badan dan sebagainya. Dan kita tengok contoh seterusnya. Sebelum ni 9 dulu. Okey. Tadi yang ke-8 kan? Yang ke-9, okey yang ni. Yang ke-9 adalah sifat
ibadur rahman ini tidak bersumpah dengan sumpah yang palsu. Ini dia hati-hatilah mana kata-kata kita tidak melontarkan perkara yang tidak betul. Kita jangan sewenang-wenangnya meringankan lidah kita, mengutamakan lidah kita berbanding dengan pertimbangan yang rasional apabila kita ingin berkata terhadap sesuatu perkara, berkata tentang seseorang. Hati-hati. Orang, sebab tu ada pepatah Melayu mengatakan, terlajak perahu boleh berundur, terlajak kata badan kita yang binasa. Hati-hati. Dan yang ke-10, sifat yang ke-10 adalah tidak melakukan perbuatan yang tidak berguna ataupun tidak bermanfaat. Terutamanya kita cuba, ini ada dalam ayat yang ke-72, cuba untuk pada bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain elakkan diri kita daripada berada dalam keadaan kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Kita tak buat amal ibadah. Hidup kita ni 24 jam, kita hanya ada dua perkara yang kita lakukan. Yang pertamanya, kita akan buat ibadah. Ibadah ni ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Kita bekerja pun ibadah, kita membantu orang pun ibadah. Namun sekiranya kita tidak berada dalam ibadah, kita akan berada dalam keadaan yang tidak melakukan perkara yang berguna atau bermanfaat. Inilah maksudnya, kalau kita tak buat ibadah, kita pasti akan buat perkara yang melalaikan. Yang melalaikan kita daripada ingat Allah, yang melakukan perkara yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak memberikan pahala, ganjaran pun kepada diri kita. Jadi kita hati-hati. Kita lihat balik apakah aktiviti harian yang kita buat daripada bangun tidur hingga kita tidur balik itu, adakah perbuatan itu bermanfaat dan menjadikan ibadah kepada dalam hidup kita. Mungkin kita kena mindset kita kena ubah balik. Mungkin tak salah kita bekerja, kita membantu orang. Ada orang yang tanya, Ustaz, kalau kita ni menyantuni anak kita, bayi yang baru lahir, tapi yalah kita niat nak bangun tahajud, tapi anak kita yang kecil bangun menangis, kita pun melayannya, kita memujuknya, kita membantu dia supaya dia tenang, sehingga kan kita tak sempat buat ibadah. Kalau niat kita niat untuk ibadah, insya-Allah niat kita niat kerana Allah, insya-Allah ia dikira ibadah. Sebab tu apa sahaja yang kita buat, kita perlu tukarkan, perbaharui balik, tajdid balik niat kita supaya apa pun yang kita buat boleh menjadi ibadah. Ini yang ke-10. Dan kita pergi yang terakhir, bahagian yang terakhir, iaitu yang ke-11 dan yang ke-12. Sifat yang ke-11 adalah ketenangan dalam keluarga dan keturunan yang soleh. Kita kena sentiasa berusaha berada dalam keadaan keluarga kita keluarga yang soleh, keluarga yang diredai oleh Allah SWT, dan selalu berdoa supaya zuriat keturunan kita ini mampu menjadi penyejuk mata kita, mampu menjadikan golongan-golongan yang tetap menjaga salat. Antara doa yang boleh kita amalkan dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimis salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa yang boleh kita amalkan lah. Nanti mungkin siapa yang boleh tolong tuliskan doa tu, boleh tolong tulis dengan chat. Ini doa supaya kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah menjadikan kita dan zuriat keturunan kita adalah golongan-golongan yang menjaga solat, dan kita mohon kepada Allah SWT supaya Allah memperkenankan doa kita. Doa kita. Dan antara doa yang lain yang kita boleh amalkan, yang selalu juga kita dengar imam-imam membacanya, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, Rabbana, Tuhan kami, jadikanlah isteri-isteri aku. Zurriyatina ni banyaklah jamak kan. Azwajina ni jamak lah. Isteri-isteri aku. Dan wa zurriyatina, anak-anak aku ni, anak-anak kita ni, qurrata a'yun, penyejuk mata kita. Jadi kita minta lah, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah mereka ini sebagai ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa-doa yang boleh kita amalkan supaya kita sentiasa berada dalam keluarga dan lingkungan orang-orang yang saleh. Dan yang ke-12, sifat ibadur rahman, iaitu mereka menuntut ilmu dan
mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam ayat yang ke-74, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ia samalah dengan doa-doa kita, waja'alna lil muttaqina imama, supaya kita ni mampu menjadi pembimbing, mampu menjadi orang yang membentuk bukan sekadar diri kita tapi masyarakat kita, keluarga kita menjadi orang yang bertakwa. Dan itulah sebenarnya tujuan kita berada dalam madrasah Ramadan. Kita ni masuk bulan Ramadan untuk menjadi orang yang bertakwa. Bukan sekadar untuk kita boleh bangun sahur, boleh berbuka puasa, bukan sekadar kita boleh buat solat tarawih, bukan sekadar boleh tadarus, tetapi tujuan utamanya Allah dah rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kewajipan berpuasa kepada kamu seperti mana telah difardukan oleh telah difardukan juga kepada umat-umat sebelum kamu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi pastikan Ramadan yang kita sedang berada di dalamnya ni, kita ambil peluang betul-betul, kita muhasabah diri kita, kita pertingkatkan kuantiti dan kualiti ibadah kita, kita bersungguh-sungguh mengelakkan diri kita mengikut keinginan hawa nafsu kita, dan kita berubahlah menjadi insan yang lebih baik, insan yang luar biasa, insan yang bertakwa. Dan cubalah untuk kita bersama-sama praktikkan 12 sifat ibadur rahman ini dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjadi hamba Allah yang sentiasa disayangi Allah dan juga sentiasa dinaungi oleh perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama lebih lagi mendalami surah Al-Furqan. Kalau saya boleh ulang balik, sifat ibadur rahman ini ada dalam ayat yang ke-63 hingga 74. 63 hingga 74. Tolong tulis di ruangan chat, nanti balik ataupun ada masa kita bukalah Al-Quran, baca dan fahami betul-betul, dan cuba rasai maksud-maksud yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita, dan cuba bersungguh-sungguh untuk kita amalkan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, insya-Allah. Yang baik dari Allah Subhanahu taala, yang kurang tu atas kelemahan diri sendiri. Namun sebelum saya ingin tamatkan sesi live saya pada hari ini, saya menggalakkanlah kepada anda semua untuk bersama-sama dapatkan kit Ramadan eksklusif Ar-Rayyan daripada Pacu Resources. Dan sejujurnya saya dah ada satu kit Ramadan eksklusif Ar-Rayyan, dan dalamnya sangat-sangat bermanfaat supaya kita ni menjadikan seorang hamba yang lebih baik, dan kita berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa pada bulan Ramadan. Dan kit Ramadan ini hanya ada pada bulan Ramadan saja. Kita dah masuk hari ke-5 Ramadan, masih belum terlambat untuk kita dapatkannya. Dan kita dapat tahun ini, kita boleh gunakan kit ini setiap tahun. Tahun hadapan punya hadapan, kita boleh gunakan setiap kali Ramadan. Dalamnya ada buku di sebalik nama 114 surah, ada juga buku DIY hafaz Quran, ada juga doa maksurat, zikir-zikir maksurah, doa 40 Rabbana yang ada dalam Al-Quran, ada juga himpunan susunan surah Al-Kahfi, dan yang paling penting juga bagi saya, yang saya sangat suka sebenarnya yang ada dalam kit Ramadan Al-Kursi ni adalah ada doa-doa pilihan malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Kita ni banyak harapkan untuk kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Ni dia bentuk dalam bentuk yang sangat-sangat mudah dibawa, dan kita boleh hafal, dan kita supaya apa, bila mana kita sentiasa beramal dengan doa-doa pilihan malam Al-Qadar, kita berusaha untuk menghafal, membaca doa-doa malam Al-Qadar. Dengan usaha itu Allah memberikan peluang dan ruang untuk kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang kita buat ibadah lebih baik daripada ibadah yang kita buat selama 83 tahun. Masya Allah. Jadi tidak terlambat untuk dapatkan kit Ramadan Al-Kursi Ar-Rayyan hanya dengan RM89. Sekiranya berminat, mungkin boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan chat, ataupun ada juga link-link yang telah disediakan oleh ejen-ejen Pacu Resources. Dan saya harap
anda semua tidak melepaskan peluang ini, dan hanya berbaki lagi beberapa hari pada bulan Ramadan ini. Masih belum terlambat untuk kita memperbaiki amalan kita di bulan Ramadan, memperbaiki Al-Quran kita di bulan Ramadan, membaiki kita punya kefahaman kita terhadap Al-Quran, insya-Allah. Yang baik dari Allah SWT, yang kurang tu atas kelemahan saya sendiri. Saya harap ada kebaikan yang boleh kita dapat, dan sama-samalah saya doakan anda semua dan diri saya, kita diberikan kekuatan untuk beramal dengan apa yang kita tahu, apa yang kita sampaikan, dan apa yang kita kongsikan kepada orang lain. Kita tak nak orang akan petikai. Kita tahu cakap, kita tahu share yang baik-baik, tapi kita sama saja, kita tak beramal pun, kita tak bertindak pun terhadap apa yang kita kongsikan itu, apa yang kita cakapkan itu. Tapi kita doalah semoga kita ni terus diberi kekuatan untuk menjadi orang yang baik, untuk sentiasa beramal terhadap apa yang kita sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.